tapi cikgu Google Meet dengan kamu lah ya. Okey. Jadi kita mula sekarang ya. Boleh buat nota apa, kalau terlalu cepat boleh beritahu cikgu ya. Karena cikgu sudah pergi kepada screen, mungkin tak nampak apa yang kamu kata lah. Nanti cikgu akan balik ke sini ya. Okey. Baik. Jadi hari ini kita akan pergi ke ubahan bergabung ya. Iaitu satu subtopik akhir bagi bab pertama ya. Jadi selepas Google Meet ini ya, kamu kena buat semua modul-modul di dalam Google Classroom ya. Sekiranya tak faham, boleh tanya cikgu lah. Seperti hari itu modul file cikgu lah bagi jawapan kan. Boleh WhatsApp ya. Okey, jadi siapa nak salin boleh salin lah ya. Ni dalam buku teks semua ada. Okey, ubahan bergabung. Apa itu ubahan bergabung ya? Apakah hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi satu ubahan bergabung ya? Jadi murid tanya apa itu. Jadi guru jawablah. Ubahan bergabung melibatkan gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum. Tercantum kita sudah belajar kan. Dia sebenarnya sub kepada ubahan langsung ya. Dan ubahan songsang. Okey? Kalau di dalam dia ada langsung, ada songsang dan gabung sekali panggil bergabung ya. Itu maksud dia ubahan bergabung. Okey ya. Boleh ya. Kalau ada apa buka mic lah. Okey, yang kedua. Cikgu cuba buat secara cepat yang mungkin lah. Nanti kamu ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada masa boleh pergi buat modul. Modul itu semua perlu buat dalam buku latihan 1 ya. Okey. Lepas tu nanti pergi ke matrix ya. Kalau cikgu baru yang ajar, kamu semua buat latihan dia dalam buku latihan 2. Okey. Kalau cikgu yang ajar, sama juga. Guna buku latihan 2 ya. Hari ini bab pertama buku latihan 1 ya. Baik. Jadi ini dia punya slide ya. Secara umum dia, bagi satu ubahan bergabung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa M. Ini ialah simbol ya. Simbol hubungan. Okey, secara langsung. Kalau secara langsung, X kuasa M ini sebagai pengangka. Okey, ini secara langsung sebagai pengangka ya. Okey. Dan secara songsang dengan Z kuasa N. Jadi Z kuasa N ini sebagai penyebut. Okey. Kalau secara songsang dia akan letak sebagai penyebut. Jadi dalam bentuk ubahan bergabung ini, simbol hubungan ini dia akan hubung dengan pecahan. Okey, pecahan di sini pengangka akan secara langsung, penyebut akan secara songsang. Ya, okey. Lepas tu kita boleh ubah suai hubungan ubahan ini kepada bentuk persamaan. Kalau dalam bentuk persamaan, perlu tambah satu K. K ini huruf kecil. Apa maksud huruf kecil K ini? Sebagai pemara. Okey? Atau kalau kita lukis graf, dia sebagai kecelunan. Okey? Dan dia adalah tetap. Kenapa K ini adalah tetap? Kerana ini adalah persamaan garis lurus. Kalau persamaan garis lurus, kecelunan dia adalah sama sepanjang garis. Oleh itu, K dipanggil pemara. Ya? Bentuk persamaan. Kamu sudah buat banyak soalan kan? Jadi saya rasa tak ada masalah lah. Okay? Hanya sekarang ada pengangka penyebut. Kalau secara langsung saja, hanya ada pengangka, tak ada penyebut. Kalau secara songsang saja, ada penyebut. Dan pengangka dia mesti satu. Okey, tetapi di sini bergabung dua-dua semua ada. Okey? Dan M ini semua positif ya. Nombor positif. Kamu nampak tak? 1 2 3 1/2 1/3. Tak ada negatif kan? Jadi ini semua nombor positif. Okey? Tapi dia boleh dalam bentuk pecahan lah, atau dalam bentuk nombor perpuluhan ya. Dan N ini sama dengan 1 2 3
1/2, 1/3 juga semua dalam bentuk positif ya, dalam bentuk positif, ada negatif ya. Dan K ialah pemarah. Okey, ada soalan nak tanya? Ding, ada soalan nak tanya? Adakah terlalu cepat? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Kamu nak cikgu buka kamera ke nak tutup kamera? Cikgu buka kamera lah. Ha? Okey. Okey, terus ha. Okey, seterusnya. Aku besar sikit. Okey, kita pergi contoh. Contoh ini paling penting lah ya untuk selesai soalan ya. Jadi kamu ikut langkah ini pasti boleh buat, pasti berjaya, pasti dapat A ya. Langkah ini semua cikgu ajar bersama di seluruh Malaysia kerana kita berdasarkan buku teks ya. Adakah sekolah lain dia menerima buku teks yang berlainan? Tak kan? Semua buku teks yang sama ya, cikgu tunjuk ya. Ini ialah buku teks ya. Satu Malaysia guna buku ini. Okey? Dia punya dalam punya formula semua sama. Jadi paling senang kita ikut saja, pasti berjaya, pasti boleh selesaikan ya. Yang penting mesti boleh selesai. Macam tadi cikgu buat itu tip, itu pekerja sangat mahir lah ya. Dia cikgu kata buat lain dulu lah, dia tak mau, dia kata mesti selesai ini dulu. Akhirnya dia berjaya ya. Macam kita buat matematik lah. Tetapi kalau dalam exam ya, kita tak boleh buat macam tu ya. Kalau exam masa adalah terhad, kita kena buat yang mula punya dulu ya. Jangan hanya selesai soalan itu, nanti soalan lain tak ada masa untuk selesai ya. Okey. Baik. Diberi bahawa Y berubah secara langsung ya dengan kuasa 2X. Nampak Y hubungan secara langsung. Jadi X sebagai angka dan secara langsung ya dengan kuasa 2X. Nampak Y hubungan secara langsung. Jadi X kuasa 2 sebagai pengangka. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2. Cek punca kuasa 2. Ini ialah simbol punca kuasa 2 ya. Songsang maksud dia sebagai penyebut. Ini tak ada markah. Tetapi kita kena tulis dalam bentuk hubungan dahulu. Lepas tu ubah soal dia menjadi bentuk persamaan. Tambah K. Ini ada satu markah. Tetapi kita nak cari nilai K, kita kena guna information yang seterusnya. Nilai Y dan X yang diberi ya. Ramai kata macam mana nak cari K. Ini ialah cara dia. Jika Y sama 8, ganti Y sama dengan 8. X sama dengan 4. Gantikan X sama dengan 4 kuasa 2. Z sama dengan 36. Ganti Z sama dengan 36. Okey? Ganti, nampak tak? Semua sudah ada nilai kecuali K tak ada. Jadi boleh guna kalkulator lah. Kalkulator dia akan menjadi 8 darab dengan punca kuasa 2. 36 bagi dengan 4 kuasa 2. Jadi kita dapat 3 lah di sini. Okey? Boleh ya? Jadi dapat 3 ini, maka K sulah 3, kita ganti dia ke dalam bentuk persamaan ini. Jadi dia akan menjadi bentuk Y sama dengan 3X kuasa 2 bagi dengan punca kuasa 2Z. Ini ialah bentuk persamaan ubahan bergabung ya bagi Y, X dan Z. Okey? Ada apa soalan? Jadi kalau jawapan ini ialah A, pilih A lah kalau dalam kertas 1. Boleh faham? Boleh. Laju tak? Tak lah ya. Saya rasa okey kan? Kerana ini kamu sudah biasa ya. Dan cikgu ada bagi video orang lain juga kan, kamu boleh tengok. Okey, contoh 23. Cikgu nak kamu buat dulu. Lepas tu beritahu cikgu apakah nilai X dan nilai Y. Okey? Baca dulu, lambat. Cikgu bagi 5 minit. Boleh? Dan cikgu nak seorang terangkan. Okey, sekarang ialah 12.10. 12.15. Cikgu nak satu orang untuk jawab. Boleh ya? Cuba. Kalau tak buka kamera dan tunjuk jawapan pun boleh. Cuba fahamkan soalan.
Siapalah siap boleh beritahu cikgu ya. Kalau tak mau tolong boleh tunjuk dalam kamera. Kata cikgu saya nak tunjuk jawapan cikgu, cikgu cek betul atau tidak. Boleh. Karena kamu cuba, nanti cikgu terangkan kamu lebih murah untuk memahami ya. Mesti ada calculator ya. Calculator mesti sentiasa ada di depan. Ada message ya. Belum belum ada orang buat. Ini kita panggil secara dalam talian ya. Hari Selasa itu ialah 2 talian. Ada 2 minit lagi. Siapalah siap boleh type jugalah jawapan untuk X dan Y juga boleh. Dalam chat sini ya. Oh, bagus ya, sekarang ada 32 lah. Cikgu sangat suka ya. Okay. Maksud kamu ini semua yang ada ikut kelas lah. Ini penting ya ini kerana ini memang tanggungjawab ya. Cikgu lah sebagai seorang guru ya perlu mengajar kamu dan tanggungjawab seorang murid juga ya perlu menghadiri kelas maya macam ini ya. Dan kamu kalau sempat boleh pergi ke Didik TV atau TV Didik ya dalam NTV7 itu pun merupakan satu saluran yang sangat berfaedah. Okay? Di dalam kita boleh dapat banyak maklumat ya. Bukan hanya di dalam buku saja. Di luar buku macam antarabangsa, kebangsaan benda semua ada ya. Berbanding lebih baik kita tengok macam series yang tidak berkaitan dengan pendidikan ini. Okay, itu lain kali bekerja itu jam pun boleh tengok atau retired ya. Tapi sekarang kita sebagai seorang murid kita kena fokus dalam pendidikan ya. Ada orang sudah dapat jawapan? Diying sudah dapat lah atau Mansin? Tak ada orang jawab lagi. Boleh tak? Kelas? Ya. Okey, leisure. Boleh buat tak? Wang Wishen. Okey lah. Siapalah siap? Angkat tangan. Raise hand. Tak apa, salah tak tolak maka ya. Siapalah siap? Ijamin sudah siap. Kalau lah siap macam cikgu angkat tangan, cikgu tahu sudah siap. Logi ada. Oh, cikgu lupa. Kamu ada 最怕空气突然安静。题目 okay. Itu yang cikgu, kamu beritahu cikgu ya. Saya要看题目。Karena cikgu selalu lupa ke bawah ya. Mungkin kamu sudah type
cikgu apa? Okey, sudah lebih lah 1 minit. Ini tak boleh lah ya. Kalau dalam rumah buat tehan boleh lah, boleh sampai 1 jam 2 jam. Itu tak tahu buat mesti cari sampai boleh buat ya. Tapi peperiksaan tak boleh buat macam itu ya. Kalau buat macam itu nanti tak simpan habis ya. Karena kita punya kuliah sampai pukul 1 ya. Okey. Cikgu boleh tunggu, tak ada masalah. Takut nanti belakang punya soalan tak dapat buat ya. Okey. Okey, apa? Cikgu tunjukkan ya. Okey, tapi ini kabur sikit lah. Kamu nak catat, boleh catat ya. Okey, tadi dia katakan P berubah secara langsung dengan kuasa 3 Q. Betul tak? Lepas tu berubah secara songsang dengan A. Jadi angka pertama kita tulis P hubungan langsung kuasa 3 Q songsang dengan A. Lepas tu ubah suai dia jadi persamaan. P sama dengan KQ kuasa 3 per A. Lepas tu ganti nilai. Nanti nilai ni macam mana? Okey. Kita ambil nilai mana? Nilai ini. Yang pertama. Okey. 42. P4 Q2 A 0.6. Secara lajur ini. Bukan baris ini ya. Lajur ada PQA. 420.6 ke dalam sini. 420.6. Tapi 2 ini ada kuasa 3. Okey. Jadi K dia sama dengan 4 darab dengan 0.6 bahagi dengan 2 kuasa 3. Okey. Jadi kamu akan dapat 3 per 10 ialah K. Atau boleh tulis dalam bentuk perpuluhan 0.3. Okey. Jadi kita ganti dia ke dalam sini. Oleh kerana K sama dengan 3 per 10, jadi dia akan mencari P sama dengan 3Q kuasa 3 bagi 10 kuasa darab dengan A. Okey, ini ialah bentuk persamaan satu markah. Tetapi belum dapat jawapan lagi ya, kerana kehendak soalan ialah nak cari nilai X dan nilai Y. Jadi macam mana nak cari nilai X dan nilai Y? Okey, kita pergi ke radio yang kedua. Okey, sini. Radio kedua ini untuk cari X. Apabila P sama dengan 3.6, Q sama dengan 6, X ialah mewakili R. Jadi, nak cari X ini, kita ganti ke dalam sini. Iaitu 3.6 untuk P, Q ialah 6. Dan kita nak cari R. R sekarang ialah X. Kita dapat cari X, akan dapat mencari R lah. Okey, jadi kita ganti dia ke dalam sini saja. 3.6 sama dengan 3 darab dengan 6 kuasa 3 bagi 10 darab dengan X. Okey, maka X sama dengan 3 darab dengan 6 kuasa 3 bagi 10 darab dengan 3.6. Jadi jawapan dia ialah 18. Okey, jadi X ialah 18. Okey, nak cari Y, kita pergi ke lajur yang ketiga. Okey, sekarang Y ialah mewakili Q. Dengan syarat P sama dengan 0.081. A sama dengan 2.7 ya. Jadi kita kena tahulah lajur mana kita kena guna ya. Iaitu secara menegak, bukan secara menyufuk ya. Okey, kamu boleh catatlah jawapannya. Ganti saja. Okey, 0.081 untuk P. Y kita nak cari. Okey, iaitu 3Y kuasa 3 bagi 10 darab 2.7. Jawapan dia ialah 0.9. Okey, cikgu bagi kamu 2 minit untuk catat ini. Ya, cikgu besarkan sikit. Catat. Atau dalam buku pun ada ya, cikgu sebenarnya ambil daripada buku. Semua perlu isi kehadiran ya. Hari ini cikgu tak panggil monitor untuk ambil kehadiran lah. Karena monitor pun nak belajar juga kan. Jadi kamu isi Google Form itu nanti cikgu akan kira sendiri ya. Cikgu bimbang yang tak tulis saja. Semua dah tulis kan. Google Form ya. Yang
belakang kamu sudah letak dalam bijaksana. Kalau sudah beritahu cikgu sudah ya, cikgu akan pergi ke slide yang lain. Boleh faham tak? Atau ada part yang tak faham macam mana nak cari X, macam mana nak cari Y? Ada yang kurang jelas? Liying boleh faham? Liying yang selalu jawab. Ya. Ratio okey? Titik. Sedikit. Okey. Jadi kamu kalau simpat boleh buat latihan tambahan lah ya. Di internet ke atau mana-mana buku lah. Dalam buku latihan pun boleh ya. Bukan yang latihan modul cikgu beli itu cukup ya, tak cukup ya. Kamu boleh buat take inisiatif sendiri lah ya. Kerana kita sudah habis bab pertama. Jadi semua sudah dapat buku teks kan. Okey, buku teks ini belakang sini ada di muka surat 32 ya. Hingga 33. Ini. Okey. Jadi sesiapa yang nak dapat A+ ya, boleh buatlah latihan ekstensif ini. Okey, latihan tambahan. Di sini ada soalan 13 soalan. Kalau 13 soalan itu semua boleh buat. Kamu sudah tidak mengawali lah. Okey, topik ini. Kalau sekiranya tak dapat jawapan boleh tanya cikgu. Tak ada masalah. Jawapan pun ada di belakang ya. Buku teks kamu ada. Sebenarnya tak ada masalah lah. Kerana walaupun kamu tak dapat buat, boleh cari YouTube ya. Letak soalan itu, latihan berapa, muka surat berapa. Nanti YouTube akan bagi kamu jawapan. Okay? Secara video. Kerana ada cikgu sudah buat, dia sudah upload dalam YouTube ya. Itu ialah kebaikan kita digital learning ya. Ini jawapan semua ada di belakang. Ya. Boleh cikgu terus ke slide yang lain? Halo. Saya tengok apa yang kamu tanya. Boleh. Okey, Lin kata boleh ya. Okey, cikgu pergi ke slide yang seterusnya ya. Okey, seterusnya ya. Ini lebih complicated lah. Ini kira aplikasi ya. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung. Itu dalam kehidupan harian kita lah. Okay, sebenarnya pengetahuan kita sudah ada. Hanya kita tahu guna atau tidak. Kita tengok gambar belajar ini. Gambar belajar ini ialah apa? Mesin lingkas kan? Betul tak? Kelas ke berapa? Kamu sudah belajar sains kan? Kelas ke berapa? Kalau beban dia adalah di tengah, fulcrum adalah di depan, dan daya adalah di belakang. Kelas ke berapa? Kalau fulcrum di tengah ialah pertama. Kelas kedua kan? Betul. Beban di tengah-tengah. Okey? Jadi kita lebih murah lah. Kalau kita ada mesin ini, kita ambil tanah ke, ambil batu ke, kita tak rasa berat sangat kerana ada loader ini untuk membantu kita, betul tak? Kalau tak, satu orang angkat tak ada mesin ni boleh ambil berapa ketul? Mungkin 2 ketul, 4 ketul. Tapi kalau guna ini boleh 10 ketul, 15 ketul. Lebih cepat, betul tak? Dengan guna daya yang kecil tetapi
boleh ambil beban yang banyak ya. Okey, kita tengok sini macam mana kira ya. Okey, tekanan P N per meter persegi. Ini tak perlu ingatlah ya. Ini unit dia ialah untuk tekanan. Kita ingat P saja. Pada roller kereta sorong berubah secara langsung. Secara langsung maksud dia dengan jisim kereta sorong M. Jadi P berkala terus dengan M ya. M sebagai pengangka. Dan secara songsang dengan luas permukaan sentuhan roller dengan tanah L. Jadi L ini ialah penyebut. Jadi P berkala dengan M per L lah. Diberi bahawa tekanan roller ialah jadi sekarang nak cari K kan. Jadi kita tulis dia dalam bentuk P sama dengan KL KM per L. Okey, lepas tu diberi tekanan roller ialah 45,000. P sama dengan 45,000. Apabila jisim kereta ialah 90 kg, M sama dengan 90. Dan luas permukaan sentuhan roller dengan tanah ialah 0.02. Jadi L ialah 0.02. Okey, sekarang nak cari P apabila M sama dengan 120 dan L sama dengan 0.5. Jadi macam mana? Jadi sebelum kita nak cari P kan, kita perlu cari K dahulu, baru boleh buat A. Kalau K salah, dia akan mempengaruhi jawapan A ya. Okey, sekarang roller dia sudah bertambah besar kan. Kalau bertambah besar, adakah jisim yang kita ambil itu boleh lebih banyak? Memanglah ya, kalau roller dia lebih besar, jadi beban yang kita boleh ambil lebih banyak lah. Dia berkala terus ya. Okey, M dengan L ini berkala terus. Okey. Okey, jadi kita kena hitung lah ya, kena hitung. Okey. Kita tak boleh pakai cakap saja ya. Jadi macam mana nak cari P ini apabila beban dia 120, L ialah 0.5. Okey. Adakah dia masih 45,000 atau lebih daripada itu atau kurang ya? Okey, jadi penyelesaian dia macam ini ya. Okey. A. Seperti yang cikgu kata ya, boleh nampak ya. P hubungan langsung dengan M per L. Jadi ubah soal dalam bentuk persamaan. P sama dengan KM per L. 45,000 sama dengan K darab 90 bagi 0.02. Jadi K dahulu ya. Jadi K sama dengan 10. Jadi kena tulis sini dulu. Baru boleh pergi ke L. Okey. Nampak? Kalau kita guna roller yang lebih besar sekarang 0.5, nak ambil lebih berat. Tadi baru ambil 90 kg, sekarang ambil 120. Adakah layar yang kita perlu itu lebih banyak? Kalau kita tak pakai mesin, memanglah kalau berat bertambah atau beban bertambah, kita kena guna lebih banyak tenaga kan. Tetapi kalau kita guna mesin dan kita pandai dengan konsep simple mesin ini, kita tambahkan dia punya fulcrum punya luas menjadi 0.5. Tayar itulah macam kereta lah, kereta kecil dengan kereta besar, lori ya. Lori punya tayar tengok besar, dia boleh mengambil berat beberapa ton, tetapi dia punya layar masih sama dengan kereta. Okey, kenapa? Kerana tayar dia sangat besar. Okey, luas dia sangat panjang dan isi paru dia lebih tinggi. Okey, samalah konsep ini. Okey, jadi kamu kira kamu akan dapati tekanan yang daya tekanan yang kita perlukan hanya 2,400. Lebih kurang daripada ini. Ini perlu 45,000. Ini kurang daripada 10,000 sudah dapat. 2,400. Okey. Dia hanya guna layar 2,400. Sudah boleh ambil berat sebanyak 120. Dengan ubah suai tayar itu saja. Tayar itu menjadi lebih besar. Jadi dia sudah boleh ambil lebih berat dengan daya yang lebih ringan, lebih senang untuk kerja. Okey, itu ialah pakai mesin. Sekarang banyak negara maju mereka pakai mesin ya, sangat cepat ya. Dia satu mesin boleh mewakili 10 orang. Sekejap sudah siap ya. Boleh ya? Tapi kita kena kira lah. Okey.
kita tak boleh kata dia lebih murah. Macam mana lebih murah? P ini dia sudah kurang. Ya. Boleh ya? Okey, kita pergi ke B. Cikgu sudah tulis soalan dia di sini. Ya. Okey, B ya. Apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurangan jika jisim kereta sorong adalah tetap? Kalau jisim dia tetap 120, 120. Jadi macam mana nak kurangkan tekanan dia? Okey. Jadi kita kena berdasarkan dia punya formula lah. M sekarang sudah tetap ya. Dengan kita tengok P dengan L. Okey. Kalau kita nak kurangkan P, kita kena tambah dia punya luas. Okey. Kalau kita nak meningkatkan daya tekanan P, kita kena kurangkan luas daya itu. Okey. Kerana K dengan M sudah tetap. Macam kita belajar sains ya. Ini pemboleh ubah tetap. Ini ialah manipulasi pemboleh ubah. Ini ialah pemboleh ubah yang jawapan yang kita nak cari ya, defleksi. Okey. Jadi nilai M adalah tetap, P berkurang apabila L bertambah lah. Kalau sini bertambah, kalau L berkurang semakin kecil dia punya tayar, jadi dia punya tekanan semakin besar. Okey. Jadi tayar itu kena, kalau kita nak kurangkan tekanannya, tayar itu kena luas. Okey. Kalau kita nak tinggikan tekanan, tayar itu kena halus. Boleh ya? Itu ialah jawapannya. Atau dengan kata lain ialah hubungan songsang lah. P dengan L. Apabila P bertambah, L akan berkurang. Apabila P berkurang, L akan bertambah. Kerana satu angka, satu penyebut kan. Jadi hubungan dia ialah secara songsang. Boleh ya? Any question? No. No, boleh faham ya? Okey. Kalau tak ada, kita sampailah akhirnya sekali ya. Cikgu buat rumusan. Okey, apa yang kita sudah belajar secara keseluruhan ya, untuk topik ini. Di topik ini kita adalah belajar ubahan langsung. Ubahan langsung ini Y berkala terus dengan X ya, atau X kuasa N. Jadi garis lurus merah ini ialah mewakili K atau panggil kecerunan. Jadi kecerunan ini adalah tetap ya. Ini adalah tetap. Langsung maksud dia kalau Y bertambah, X kuasa N juga akan bertambah. Kalau Y berkurang, X kuasa N juga akan berkurang. Kedua-dua dia juga berangka. Dalam ubahan langsung tak ada penyebut. Semua ialah berangka. Y sama dengan KX atau Y sama dengan KX kuasa N. Okey? K itu ialah kecerunan. Okey. Dan ubahan langsung ini boleh dilanjutkan lagi menjadi ubahan tercantum. Apakah beza ubahan langsung dengan ubahan tercantum? Sebenarnya dia sama kategori. Okay, sama family. Hanya sekarang dia ini adalah cawangan daripada ubahan langsung. Kenapa kata cawangan? Kerana dia bukan berkala dengan X saja. Mungkin Y berkala dengan X lalap dengan Z. X dan Z. Ya? Maksud dia lebih daripada satu hubungan dalam ubahan langsung ya. Okey, kita tengok definisi dia. Biasanya ini dua pemboleh ubah saja kan, tetapi kalau ubahan tercantum dia lebih daripada dua pemboleh ubah. Satu ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil lalap. Hasil lalap ya. Dua, sekurang-kurangnya dua ya, bukan satu ya. Atau lebih pemboleh ubah yang lain. Okey, contohnya Y berubah secara tercantum. Tercantum dengan X kuasa N dan Z kuasa N. Jadi dia Y berubah secara langsung dengan X dan Z lah. Bukan X saja atau bukan dengan Z saja. Dia ada dua. X dan Z ya. Jadi
Ini kita panggil dia tercantum. Tapi masih ketiga-tiga pemboleh ubah ini dalam bentuk angka. Tak ada penyebut. Kalau kamu tak dapat tengok ada penyebut ya, maksud dia ialah ubahan langsung atau ubahan tercantum. Jadi sekarang cikgu ajar kamu ialah macam mana untuk analisis ya, untuk analisis ubahan langsung dengan ubahan tercantum. Ubahan langsung ini hanya terlibat dua pemboleh ubah. Ubahan tercantum ini terlibat lebih daripada dua pemboleh ubah. Dia boleh 3, boleh 4. Okey, itu ialah perbezaan di antara ubahan langsung dan ubahan tercantum. Jadi apakah persamaan di antara ubahan langsung dan ubahan tercantum? Persamaan dia ialah dalam dua-dua ubahan ini tiada penyebut. Semua ialah berangka bagi pemboleh ubah. Berangka itu ialah 分子啊。Okey? 没有分母啊。Okey. Itu ialah ubahan langsung dan ubahan tercantum ya. Okey. Lepas tu kita belajar ubahan songsang. Apa itu ubahan songsang? Ubahan songsang ini maksud dia kalau satu bertambah, satu lagi pemboleh ubah akan berkurang. Dia bukan ikut bertambah, dia akan terbalik. Satu bertambah, satu akan kurang. Atau satu berkurang, satu akan bertambah. Okey, jadi perhubungan itu panggil songsang. Kalau songsang ini, angka dia mesti satu. Satu per penyebut pemboleh ubah itu. Okey, contoh macam ini ya. Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. N ini mesti dalam nombor positif lah ya. Kuasa ini semua dalam nombor positif ya dalam sukatan matematik ya. Okey, jadi kita langkah pertama kita tulis Y hubungan songsang 1 per. Kalau ada 1 per itu mesti songsang lah. 1 per X kuasa N. N ini boleh 1, 2, 3 atau 1 per 2, 1 per 3. Semua nombor positif lah ya. Okey, lepas tu ubah Y dia menjadi bentuk persamaan. Y sama dengan K per X kuasa N. Dengan keadaan K ialah pemala. K ialah pemala ya. Pemala macam ini. K ialah pemala. Kecalonan lah. Kecalonan tetap. Tetapi ada orang tanya cikgu. Cikgu, kenapa bukan ini? Kamu tengok. Sini ada penyebut tak? Tak ada. Tak boleh. Kalau tak ada penyebut, dia ialah hubungan langsung. Tapi hubungan langsung tadi cikgu kata dia kecalonan dia mesti sama. K mesti pemala. Adakah ini K dia pemala? Tak ada. Ini kecalonan dia berlainan. Sini tinggi, semakin rendah sampai 0. Jadi ini bukan ubahan langsung. Jadi macam mana nak ubah Y bukan hubungan langsung ini kepada bentuk persamaan ubahan songsang supaya K dia adalah tetap. Jadi kita ubah Y. Paksi dia. Sini ialah S kuasa N kan. Kita ubah Y dia menjadi 1 per S kuasa N. Kalau kita ubah Y, dia akan menjadi seperti graf di ubahan langsung lah. Tetapi oleh kerana paksi X ini bukan dalam penyebut lagi. Dia dalam bentuk pecahan 1 per apa ya. Jadi dia akan menjadi ubahan songsang. Kalau kamu nampak ada 1 per something atau dalam bentuk pecahan ya dalam paksi X. Jadi itu ialah ubahan songsang lah. Senang saja. Ya. Dengan syarat X tak boleh kosong ya. Kenapa X tak boleh kosong? Kalau X sama dengan kosong, sini tak ada nilai. Okey. Kalau tak ada nilai, kita tak ada jawapan untuk Y dan X. Jadi dia tak boleh kosong ya. Jadi kamu tengok, kalau X sama dengan kosong, Y tak ada jawapan. Nampak tak? Dia tak akan sentuh dengan paksi Y. Jadi tak boleh lah. Jadi dengan syarat, kalau ubahan songsang X tak boleh sama dengan kosong ya. X boleh semua nombor positif. Lebih daripada kosong. 0.0001 boleh. Tapi tak boleh kosong ya. Okey, itu ialah syarat dia lah untuk ubahan songsang. Okey, akhirnya sekali kita gabung dua-dua sekali. Ubahan langsung, ubahan songsang. 1 plus 2. Dia akan menjadi ubahan bergabung. Apa yang kita belajar dari pagi ini ya. Dari 12 hingga sekarang. Sudah 40 minit ya, satu period. Okey, jadi ini tadi kamu sudah belajar lah. Dan cikgu sudah beri banyak contoh ya. Jadi kalau bergabung ini, di dalam dia ada berangka, ada penyebut. Dan
dia mesti lebih daripada 2 pun boleh ubah. Bukan 2 saja, lebih daripada 2. Dia ada Y, X dan Z. Dan ada perangka penyebut, maka itu ialah ubahan bergabung. Itu yang secara rumusan lah, apa yang cikgu ajar sepanjang PKP dan kita belajar PDPR matematik bab pertama ini sejak 20 Januari hingga sekarang. Ya, lebih kurang sebulan kan? Betul. Okey, ada apa soalan? Bagus ya. Kelas ini memang bagus. Tak ada. Okey, semua boleh faham. Bagus ya. Okey, kalau tak ada, jadi ada 4 modul itu, semua boleh buat lah. Okey, kamu semua sudah join Google Classroom atau belum? Kelas Google atau belum? Sudah. Saya sudah. Sudah ya. Jadi, Sudah. okey. Perlu download atau print out lah. Atau salin dalam buku latihan 1 ya, 4 modul itu. Okey, itu sebagai bukti nanti cikgu nak bagi markah ya, kita akan tanda ya, buku latihan kamu lah bagi markah. Okey, nanti sekolah nak cek, okey, apa cikgu diajar sepanjang minggu ini ya, mana bukti dia, mana latihan. Jadi kamu tunjukkan 4 modul, 5 modul ya, bukan 4, termasuk minggu ini, kerana ini minggu ke-5 ya. Tunjuk cikgu di suruh kita buat 5 latihan. Jadi kalau semua ada buat, ada markah lah. Okey ya, boleh ya. Jadi minggu depan tengok macam mana lah jadual waktu itu, adakah masih cikgu ajar kamu atau guru lain yang ajar kamu. Kerana cikgu tak pasti ya. Cikgu masih tunggu nanti pukul 2 punya risalah apa yang pihak pentadbir berkata ya. Okey. Jadi kalau ada apa masalah boleh WhatsApp cikgu lah secara pesan ya. Ada orang sudah live ya. Semua sudah isi Google Form. Kalau sudah isi Google Form ini, angkat tangan macam ini. Bagus. Ramai sudah isi ya. Pay Jichuan sudah isi belum? Macam tak angkat tangan. Saya tengok apakah kamu tulis ya. Sudah, okey. Okey, bagus. Ya, semua dah isi kan? Okey, kalau itu macam bagus lah. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu akan di sini lah, dan kamu ada lebih masa boleh pergi buat modul lah. Dan boleh tanya cikgu macam mana. Dan cikgu ambil sekali lagi kehadirannya untuk saya takut ada yang lupa ambil kehadiran. Okey. Ini Nana you sudah ambil belum kehadiran kamu? Cikgu stop dulu ya. They share right hand. Okay, good. Okay. Kalau tak ada, kita sampai sini dahulu lah ya untuk lesson hari ni. Boleh pergi buat modul lah ya. Okay, terima kasih semua. Boleh Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay, can left tadi ya. Okay, welcome. Welcome. Okay, bagus. Bye bye. Bye bye. Okay. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Ya. Okay, can left tadi ya. Okay, pergi buat modul. Okay, cikgu left the meeting ha.
Kerana cikgu nak lakam video itu dan letak dalam site sekolah. Okey, bye bye semua.